Setelah Allah SWT jelaskan kepada kita tentang orang yang bertakwa, apakah ganjaran mereka yang bertakwa, ayat sebelumnya. Kemudian Allah SWT berpindah kepada Allah SWT jelaskan tentang akhirat, tentang balasan bagi orang yang bertakwa. Itu di akhirat. Maka di dunia ni, jadi sekarang ni Allah SWT ayat seterusnya, Allah berpindah kepada perihal dunia, kehidupan dunia. Tadi kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat, mereka akan berbahagia di sana dalam Madiga Malagai yang 3 bertingkat-tingkat, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sekarang di dunia macam mana pula? Nampak tak kaitan dia ni, munasabatul ayat. Kita jaga munasabah ayat ni. Daripada akhirat berpindah kepada dunia. Allah SWT jelaskan, alam tara, tidakkah kau memerhatikan, annallaha anzala minas sama, bahawa Allah SWT menurunkan dari langit ma'an, air, itu air hujan. Fasalakahu, maka dia alirkannya. Fasalakahu berarti kalau di sini dia alirkannya, itu dia masukkannya. Salaka Allah SWT masukkan air itu. Yang turun tu dia tidak bertapung, dia masuk ke dalam bumi. Salakahu, dia salakahu, dia memasukkannya. Di sini dia mengalirkannya. Boleh juga kan? Itu bila dia masukkan dia, maka ke dalam bumi, maka jadilah Yanabi ini adalah mata air fil ard, mata air di dalam bumi. Jadi dia masuk dalam bumi, daripada situlah jadi mata air. Tapi kena keluarkan mata air tu. Thumma yukhriju bihi, kemudian dia mengeluarkan dengan air itulah. Bihi itu dengan asbab. Bihi ni baru sebab, dengan sebab air itu. Allah kata, dengan air itu dia mengeluarkan zar'an mukhtalifan. Itu tanaman-tanaman yang berbagai jenis dengan air itu. Alwanuhu, dan warnanya, berbagai jenis dan warnanya. Okey, kita dapat gambaran. Allah turunkan air masuk ke dalam bumi. Jadi dengan air ini dia menjadi mata air. Mata air itu menyirap bumi, pada bumi pun mengeluarkan tanaman-tanaman berbagai jenis dan warna. Summa yahiju, kemudian yahij, tanaman itu, yahij itu ini diterjemah bergerak segar. Yahij ada dua makna. Satu dia layu tanaman itu. Tapi di sini dia terjemahkan yahij ini dia bergerak segar. Ada dua tafsiran. Saya baca tafsir dia layu, dia tak apa ni kita kata macam kering. Dia kering. Fatarahu musfarra, maka kamu akan melihatnya berupa kuning, warna dia kuning. Kita lihat berupa kuning. Summa yaj'aluhu utama. Kemudian Allah, ini semua Allah yang jadikan. Sebenarnya Allah SWT jadikannya utama, hancur, bersepai daripada segar. Kalau kita ambil tafsiran ini, daripada segar kepada kuning dan hancur. Nampak? Jadi tumbuh-tumbuhan segar, mula-mula hijau segar, kemudian berubah kering, kuning dan hancur bersepai. Inna fi dzalika ladzikra, sesungguhnya pada demikian itu terdapat zikra, peringatan, diulil albab, bagi orang yang berakal.
berakal sempurna. Kita pause dulu. Apa yang Allah nak jelaskan daripada ayat ini? Kalau tuan-tuan yang budiman semua ulul albab, kalau dapat jawab ulul albab lah. Apa yang Allah nak jelaskan di sini? Perkara ni tentang tanaman orang-orang siapa bertani, bertanam, mereka lihat setiap hari betul. Jadi mereka lihat setiap hari. Jadi kalau Allah SWT beritahu mereka, kita memanglah kita kerja office, kerja ini, kerja itu, tak lihat. Tapi bagi orang-orang Arab ketika itu, yang mereka ni bertani itu memang benda itu, kalau kita cakap dengan orang kampung ayat ni, dia faham tak? Kita terfaham juga. Kalau tak beritahu aku pun nak beritahu juga. Betul? Tapi apa mesej yang Allah nak sampaikan di sini? Apa mesej yang Allah nak sampaikan? Pasal Allah kata pada yang demikian itu bukan dia punya proses dia, atau bukan dia punya fenomena dia. Allah nak cakap terdapat zikra, peringatan. Apa peringatan dia? Itu yang kita nak kena fikirkan. Apa peringatan daripada ayat ni? Tentang apa? Kita kena ulul albab, kena fikir bila baca Quran. Kalau kita ulul albab atau bukan ulul albab? Kalau bukan ulul albab, akal kurang sempurna tau. Ulul albab ke bukan ulul albab? Kita ni sempurna tak akal kita ni? Saya ni kurang sikit akal saya ni. Setengah akal kita kan. 3 suku je dah kira. Akal itu 3 suku punya akal orang pakai apa? Dah gila tong 3 suku je. 3 suku je akal aja dah tak boleh terima. Kita akal semua sempurna, mana ada orang akal tak sempurna. Kita sempurna, tapi sempurna dia kita jaga pada memikir ayat Allah. Orang akan dia sempurna pada buat accounting, arkitek, ini sempurna akan dia. Tapi pada ayat Allah tak sempurna pula ayat akan dia. Tak boleh berfikir, just tak boleh berfikir tentang agama. Sebab itu tentang agama, they close their mind. Dia tutup dia punya fikiran dia. Tutup. Agama ni just follow. Tak boleh fikir-fikir, tak boleh ni. Dia close their mind. Itulah bila agama ni dia tak sempurna pula akan dia double standard pula. Tak boleh fikir tentang agama. Tentang benda lain dia boleh fikir. Ya, jadi Allah bawa kita tentang ni fenomena alam kan? Bukan agama pun. Kita akan benda ni benda yang kita lihat setiap hari. Jadi apa zikra tu? Apa peringatan tu yang nak disampaikan? Tadi kan kita cakap Allah nak cakap tentang kehidupan dunia dia. Kehidupan dunia inilah kehidupan dunia. Berarti apa? Kehidupan dunia ni apa sih? Sementara, Masya Allah, ni ulul albab. Saya bersaksi di ulul albab. Saya kena baca tafsir, dia tak perlu baca tafsir. Dia duduk situ je saja dia tahu sementara. Kita kena baca tafsir. Saya tak baca tafsir, saya pun tak tahu. Betul. Nak cakap dia dunia ni sementara. Macam tanaman. Semua orang tahu tanaman kalau dia tumbuh, kita kalau ada kita kalau bercucuk tanam, kita tahu dia sementara je. Tanaman ini dia tak selama-lama. Dia tak selama-lama. Lama-lama dia akan segar sampai 2-3 tahun. Tak tahulah apa tanaman, saya pun tak pernah makan. Tola yang kita tanaman-tanaman yang ada apa ni, bunga kobis ke apa dia apa ni sampai bertahun-tahun macam gitu je, atau berminggu-minggu, berbulan-bulan, mana ada sekejap je. Kalau awak biarkan gitu, biarkan tanaman tu tak petik dia, apa jadi? Habis lah. Dalam fridge kita je, kalau kita dah beli, letak semangat beli banyak sayur-sayur, tapi tak masak pun, buka, habis semua tanaman tu. Apa tu kita cakap, sayur-sayur tu sementara je, menunjukkan dia sementara, dunia ni sementara saja. Itu peringatan. Bila orang tengok tanaman tu, dia boleh relate kepada inilah dunia sementara je. Tapi yang bagusnya awal-awal dia segar dia,
lagi tak ambil tafsiran, awal-awal dia segar hijau aja. Itulah dunia. Kita punya dunia ni awal-awal. Kereta kita beli, hari pertama kereta beli, Allah, tak buka plastik, tak buka ini semua, nak maintain, stiker semua tak buka, apa semua. Wow, betulnya bawa. Itu hari pertama. Tengok nanti dah 10 tahun, macam nak buang kereta ni, macam nak tukar kereta ni. Kenapa? Itulah dunia. Isteri baru kahwin, Masya Allah, dah 50 tahun. Allah Akbar. Ada aku tersilih, tu salah. Dia tak tahu dia pun dah tua. Dia isteri dah, kau pun dah tua sebenarnya. Jangan dengan isteri dah tua, kau pun dah tua. Pasal tengok anak muda dia, tengok anak dara dia, nampak isteri tua. Sama juga isteri kau tengok budak muda, tengok kau betul juga. Itulah, dia tak tengok muka dia. Lepas tu sebetul kita fikir kita jalan, tuan-tuan yang dah tua, tuan-tuan yang dah berjanggut, yang dah bukan berjanggut, beruban, yang dah beruban ni, jalan rasa muda tak, Asyik? Kata pula handphone, lagu lama pula, lagu tahun 70-an punya pun rasa macam dia umur dia 18 tahun ketika itu. Dia jalan tak? Masuk dalam shopping center, lagu Eagles ke apa, Hotel California, macam teringat dia macam jalan, dia rasa usia dia muda sangat. Dengar lagu-lagu apa ke benda dululah, tak tahu lah lagu apa rasanya. Ambil cermin tengok muka, ya Allah, tuanya aku. Tengok dia, tuanya aku. Kena bawa cermin, selalu nak kena bawa cermin. Kalau perasan dia tengok muka, dah putih janggut. Ada yang bulu kening semua dah putih. Jadi kita kata dunia ni sementara saja. Awal-awal dia nampak cantik, sekarang kita pada fasa musfarah, dah kuning. Sekejap lagi hancur, cair. Kita punya masa ni. Wake up. Jangan ingat awak ni muda selalu. Dia nak pengakhiran. Kita kalau jaga orang tua, tuan-tuan, jaga orang tua, we have to face the reality yang mereka ni akan meninggal. Awak ingat dia nak hidup berapa lama lagi? Umur dah 90 tahun cakap. Kita punya mak ke, kita punya mak mentua ke, apa, umur dah 90 tahun, akan survive lagi ke untuk 50-60 tahun? Tak ada. 90 tu dah anytime. 90. Sebab itu bila, untuk apa kita nak tahu dia anytime meninggal? Supaya awak bekerja keras, supaya awak fokus betul-betul untuk khidmat. Pasal dia nak habis ni, masanya nak dekat habis. Jangan mak telefon, mak lagi lama lagi lah hidup. Umur dah berapa? 90 tahun. 90 tahun dia jangan lagi lama lagi. Ini masa awak pergi khidmat kepada mereka habis-habis. Kalau mereka lagi sikit saja masa mereka. Tapi kita ni bodoh sangat. Kita ingat mereka ada usia yang panjang lagi. Dia nak dekat habis. Dia nak dekat habis masa dia. Sebab itu dia tak faham. Orang kata orang-orang dah tua ni, awak tak faham ke? Yang mak awak ni, bapa awak ni nak meninggal. Tak boleh accept yang bapa awak cakap apa ni, cakap tentang meninggal betul lah. Nak hidup sampai berapa lama? Dia dah meninggal lah. Itu buat apa? Masa ni lah habis-habis all out kita khidmat kepada mereka. Pasal kita tak tahu bila masa mereka akan meninggal lah. Contohnya gitu. Kita pun sama juga. Jadi kita ni, masa kita ni adalah musfarah, dah kuning-kuning, dah kering. Jadi sekejap lagi hancur, dimakan oleh bumi. Itu je nak cakap. Dan sekejap lagi badan aku ni akan menjadi makanan ulat-ulat di dalam bumi. Nak buat apa? Kena jaga muka-muka kau lagi. Sekejap lagi dah akan masuk kubur, dah bersepai. Kita juga di sini dekat bersepai, hancur bersepai. Itulah akan jadi makanan bagi ulat-ulat di dalam ulat-ulat. Jadi makanan bagi siapa? Kita masuk, kita ingat kita apa? Daging kita, daging ambiak ke apa? Tak akan dimakan bumi ke apa? Ada certain orang lagi daging, dia punya badan dia, jasad dia tak dimakan oleh bumi. Tapi kebanyakan habis kena makan dengan bumi. Itu peringatan yang menyedarkan bagi kita yang terleka dengan dunia ni. Lihat dunia ni, lihat kepada sementara dia. Di ayat yang dia kata, lihat dunia ni
Dia ni sementara je. Ambil kesempatan daripada dia punya sementara dia. Sementara ada awak kaya ni, infaklah banyak-banyak. Sementara dia awak kan kaya. Sementara awak sihat ni, beribadatlah banyak-banyak. Pasal awak tak selama-lamanya akan sihat. Sementara muda ni, beramallah banyak-banyak. Nanti dah tua, dah habis. Tak boleh beramal. Lihat dia punya sementara dia. Itu ayat ni mengajar wallahu a'lam bissawab. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berpindah kepada mereka yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Afaman, jika demikian kita dah tahu tentang dunia ni, dah tahu tentang sementaranya dunia, hakikat kehidupan dunia ni adalah sementara. Jadi manusia yang hidup di dunia ni terbagi kepada dua golongan. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Jika demikian, adakah orang yang dilapangkan dadanya untuk menerima Islam, fahuwa ala nurin min rabbih, dan dia tetap di atas cahaya petunjuk hidayat daripada Tuhannya. Orang yang lagi sebelah ni, orang yang lagi satu Allah tak sebut. Allah full stop situ je. Sama tak orang yang dilapangkan dadanya untuk dia beramal, untuk dia mengamalkan Islam, dan dia berada di atas petunjuk daripada Tuhannya, sama tak dia dengan lagi orang yang sebelah tu? Siapa lagi? Orang yang kalau lapang, orang yang sempit. Lawan kepada lapang apa? Sempit. Satu orang yang sempit. Yang tadi lapang ni dia di atas petunjuk, nur, cahaya, di atas cahaya. Yang ini pula kalau dah sempit pula, dia di atas kegelapan. Dia di dalam. Kalau nur atas, kalau gelap, kegelapan di dalam, dan dia di dalam kegelapan. Itu begitu. Tapi penterjemah kita Syekh Abdul Basmi, dia cakap, samakah dia seperti orang yang tertutup mata hatinya dengan selaput kederhakaan. Itu dia punya perbandingan. Jadi Allah SWT ajak kita berfikir. Quran ni subhanallah, dia bukan ajak kita baca je. Jadi kalau saya tanya lah, tuan-tuan, sama tak orang yang pergi masjid? Stop. Apa ni? Dengan siapa? Sama tak orang yang pergi masjid? Kita tahu lah. Dengan siapa? Sama tak dia dengan? Kan dah berfikir kan? Al-Quran dia full stop kat situ je. Dia mahzufkan dia punya sentence yang sebelah lagi. Supaya apa? Bila kita baca je, kita berfikirlah, sama tak orang ini yang Allah lapangkan? Allah tak? Siapa yang orang yang geng yang sebelah ni? Itu supaya kita berfikir. Allah saja je, Allah SWT tak beritahu gitu. Jadi saya cakaplah, sama tak orang yang belajar? Kalau tanya student dengan terus dengan orang yang tak belajar, kan dia terus bangkitkan dia punya minda dia untuk menjawab, tarik perhatian dia. Itu cara Al-Quran tarik. Kita ni dengar tak macam Abu Jahal dengar. Abu Jahal dengar dia terkejut, dia faham. Kita tak faham Al-Quran. Jadi dengan orang-orang Quraisy ni nak kena sedarkan mereka, bila baca kepada mereka ni supaya mereka beri perhatian. Kalau ayat tu ayat history, dia beritahu tentang kebesaran Allah gitu gini, diorang tak interested sangat. Jadi nak kena ada dekat mukadimah dia, nak tarik mereka punya perhatian. Jadi Allah SWT bertanya di sini. Ni istifham. Sama tak? Yang ini istifham takriri. Ini istifham pertanyaan yang kita cakap, kita dah tahulah apa jawapan dia. Ini untuk nak menekankan aja. Jadi kita cakap, sama tak kerja dulu kita kalau tak belajar sekolah, bapa saya, kau dah besar nak jadi apik angkat tahi itu dia senang aja dia. Kenapa apik angkat tahi pula
Kerana kita punya jamban dulu, dia tak ada flash. Dia jatuh tempat bawah tu, tempat bawah tong tu. Jadi nanti pagi-pagi api tu datang, dia angkat. Itulah nama dia, api angkat tahi. Dia kata, sama tak orang yang kerja, kita kan, kerja accountant dengan api angkat tahi? Sama tak? Tak perlu jawab lah kan. Orang tahulah, contoh kalau nak buat itu. Jadi itu pertanyaan itu, istifham di sini. Sama tak orang yang dilapangkan dia? Kerana apa tuan-tuan? Taib kan? Kita tengok ada ini Islam di sini kita cakap dalam bentuk beramal tu. Ada yang cakap ayat ini ditujukan kepada orang yang belum masuk Islam ke orang yang dalam Islam. Itu ulama bincangkan kan. Yang ayat ini ditujukan kepada orang yang dalam Islam atau orang yang belum masuk Islam. Jadi ada dua pendapat. Satu cakap yang belum masuk Islam, jadi Allah lapangkan dadianya untuk menerima Islam. Tak, dia satu cakap tak, ini adalah orang yang di dalam Islam. Dia dah orang Islam. Jadi untuk kita tu nak beramal dengan amalan Islam ni, ada yang tak lapang dada. Contoh je. Orang yang tak pakai tudung. Perempuan yang tak pakai tudung. Kalau kita cakap dengan dia, so pakai tudung, dia rasa sempit tak? Dia tidak insyirah atau cakap syarhu tu tidak terbuka hati dia, terlapang hati dia untuk mengamalkan. Bagi dia suatu yang berat sekali, suatu yang sempit sekali untuk dia terima. Walaupun dia dah Islam, tapi dia nak amalkan tu, itu kita cakap dia tak lapang dada dia tak lapang, tak terbuka untuk dia mengamalkan Islam. Ni kita akan tentang orang Islam yang dah Islam ni. Jadi ada banyak isu-isu kita. Kadang dalam muamalah pun gitu. Aku belum terbuka lagi hati aku. Aku semua kira aku belum haji pun ada orang dan tak terfikir pun dia nak macam apa. Hati dia terbuka, hati dia belum ada seruan, belum ada panggilan, belum ada itu. Jadi memang Allah SWT tak buka hati kau. Kalau hati kau bukan hati kau tak terbuka, memang Allah tak buka. Ini dekat syarah Allah. Siapa yang lapangkan? Dengar lagi ya. Afaman syarah Allah. Adakah orang yang Allah lapangkan dada dia? Siapa? Bukan kita, tuan-tuan. Tuan-tuan datang pada malam ni bukan kerana aku nak kerana kita. Allah lapangkan. Allah akan lapangkan dada. Ada time ni kita tak nak datang. Betul tak? Tak semua tidak ikut ada. Ada yang tak ada Ustaz, hari tu tak lapang dada aku, sempit dada aku nak pergi masjid. Rasa macam Allah tak boleh pergi masjid lah. Aku ada apa, ada gini, ada ini. Tak lapang dada. Kalau lapang dada, kita akan buat. Jadi kita cakap Allah yang lapang. Kalau orang cakap aku bila hati aku belum terbuka, memang Allah belum bukakan. Kita cakap memang Allah, kenapa Allah tak bukakan hati kau? Itu sekarang betul persoalan. Kenapa Allah tak buka hati dia? Kenapa Allah tak buka hati dia? Kenapa ada orang yang Allah SWT tutup hati dia? Ada orang yang Allah buka hati dia. Ada tak? Khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup, Allah seal hati dia, hati-hati mereka tu. Ada orang yang Allah tutup hati dia. Ada orang yang, sebagai contoh ayat ni, Allah buka hati dia. Jadi kenapa Allah tak buka hati dia? Contoh kalau di luar, saya buka pintu. Masuk budak dia. Masuk. Semua saya panggil masuk. Dia tak nak masuk. Saya tutup pintu. Tak nak masuk, aku tutup. Ya kan? Ustaz tutup pintu untuk diorang. Benar tak? Saya tutup. Ustaz ni mapalah dia tutup pintu, tak kasi orang masuk. Boleh tak statement tu? Betul tak? Zalim betul Ustaz ni tak buka pintu. Tak ada tuan. Kan kita dah panggil dia. Masuk. Saya tak nak masuk. Tutup pintu dia. Kita tak buka. Kita tak lawan kepada tak buka pun. Kita tutup. Pasal awal kita tak nak. Jadi
Ada orang yang dah beritahu dengan dia, dia tak nak terima. Tak nak terima, Allah tutuplah, Allah tak buka hati dia. Salah dia siapa dia? Dalam ayat yang lain dalam surah Saf, falamma zaghu azaqallahu qulubahum. Apa mereka berpaling daripada kebenaran. Azaqallahu qulubahum. Allah palingkan hati mereka. Allah palingkan. Siapa start dulu? Siapa mula dulu? Allah ke mereka? Mereka dulu. Mereka berpaling, Allah palingkan. Jadi ingat, nanti kalau kita cakap orang ni belum Islam lagi, kita cakap orang ini kita kalau belum Islam, Allah tak bukakan hati dia. Tak, Allah dah panggil dia. Dia tak nak. Allah tak bukakan hati dia, dia tak nak. Kalau dia nak, Allah akan masukkan dia dalam Islam. Takkan lepas tu dia tak masuk Islam, Allah tutup hati dia in the first place. Allah tutupkan hati dia, Allah tak bukakan hati dia, lepas tu Allah siksa dia. Mana ada macam itu? Dia dulu, perbuatan manusia, dia menolak dakwah tu dulu. Dia menolak. Selalu kita cakap, kesian orang ni, dia tak dapat hidayah. Apa tak dapat hidayah? Dia dah dapat hidayah ke belum? Dia tak terima hidayah. Statement yang betul, bukan dia tak dapat hidayah, dia tidak mau menerima hidayah. Sebab itu dia tak masuk Islam. Dia tak nak terima hidayah. Kita belajar dia tak dapat hidayah. Mana dia tak dapat hidayah? Dia dapat hidayah, tapi dia tak nak terima hidayah tu. Lalu hidayah tu ada dua. Hidayah irsyad satu. Lepas tu dia tak nak terima hidayah irsyad, Allah tak bagi dia hidayah taufik. Hidayah taufik. Di sini adalah hidayah taufik. Bila seseorang itu Allah tak bukakan hati dia, maka dia tak dapat hidayah. Jadi dia tak sama orang yang Allah bukakan hati dia untuk menerima Islam, untuk beramal dengan Islam, dan untuk dia berada dari dalam cahaya dari petunjuk daripada Tuhannya. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka celakalah. Tadi orang tadi bila dia dah terbuka hati dia, senang, mudah, apa saja. Kita ni apa yang susah untuk kita? Kadang bagi setengah kita, solat jemaah pun berat. Susah betul lah nak solat jemaah ni, berat. Rasa macam berat, macam itu. Kerja lah, apalah itu. Macam betul lah juga punya kerja. Kalau cakap macam betul je. Saya pernah ada seorang millionaire, dia cakap dia nak 40 hari ke 40 hari nak dapat takbiratul ihram dengan imam. Dia sibuk, orang sibuk, meeting lah apa gini. Kalau dia nak 40 hari dia takbir, dia akan dapat 40 hari takbiratul ihram dengan imam. Dapat juga. Apa masalah? Apa bukan millionaire pun. Begitu juga. Ada orang lagi sibuk. Begitu juga. Ada ulama-ulama yang sibuk kerja kita katakan orang yang sibuk boleh je. Saya dalam kehidupan saya saya tengok orang-orang yang sibuk ni ramai tuan-tuan kerja bisnes ni semua multi-million punya orang ni. Saya tengok kalau di Bandar Baru Uda tu, yang soft pertama tu semua peniaga-peniaga besar tu. Tengok satu je Wahid yang apa ni, mi rebus. Mi rebus Haji Wahid. Punya anak lah, dia punya anak Haji Wahid. Dia tiap-tiap waktu, macam mana dia tak sibuk ke? Nak buat mi rebus, nak niaga, nak ini semua, sibuk juga. Ada yang ada gudang, ada factory, ada itu, semua soft pertama tu, tiap-tiap waktu tu. Kita nak jaga apa? Dia masalah dia, kita rasa sempit. Susah sangat nak amalkan. Pasal apa? Allah tak bukakan hati. Allah tak buka. Kalau seorang itu nakkan berjemaah, insya-Allah. Kalau dia cakap aku tak ada, mulai hari ini kalau dapat 5 waktu aku nak berjemaah, Allah SWT akan mudahkan. Allah akan bukakan hati dia dan mudahkan. Kalau dia nak. Kalau dia tak nak, memang dia tak dapat. Itu kita cakap solat berjemaah aja. Kadang seorang itu susah kerana tak dilapangkan hati dia untuk dia beramal. Kemudian Allah SWT fawailul, celaka besarlah fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka celaka besarlah bagi orang yang hatinya keras, membatu.
Min zikrillah, daripada zikrillah. Sekarang ulama bahaskan zikrillah ni apa? Ada satu pendapat daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Mengingati Allah. Lagi satu min zikrillah min kitabillah, daripada kitab Allah Subhanahu wa taala. Kerana nanti ayat datang yang boleh melembutkan hati seseorang itu adalah kitab Allah. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal, kalau kami turunkan Quran ni di atas gunung batu yang keras macam gitu pun dia boleh pecah dengan ayat Quran dia. Kalau gunung boleh pecah dengan ayat Quran, apalagi hati manusia ni bukan batu ke kita punya jantung lah ke hati ya. Jantung hati kita ni dibuat daripada apa? Batu. Siapa jantung hati dia batu? Tak ada. Jantung hati kita lembut. Macam mana lembut pun lah. Jadi dia keras hati dia. Hati dia keras daripada kitabillah, daripada kitab Allah. Apa maksud hati? Kalau zikrullah, mengingati Allah, daripada berzikir kepada Allah, ingat Allah Subhanahu wa taala, kita tahu. Tapi daripada kitab Allah Subhanahu wa taala, itu orang tu hati dia keras bila dia tak baca Al-Quran. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikrillah. Zikrillah ni ulama tafsirkan. Ada dua tafsiran. Satu tafsir dengan mengingati Allah hati menjadi tenang. Lagi satu dengan zikrillah, dengan kitabillah, dengan Al-Quran hati menjadi tenang. Dengan kitab Allah hati menjadi tenang. Dulu saya lihat orang Kristian, saya punya kolik Rebecca nama dia. Dia kalau ada masalah, dia akan ambil Bible. Dia akan ambil Bible, dia akan baca, tenang hati dia. Kalau ada masalah office ke apa, kerja apa, dia duduk sebelah saya, table saya. Dia ambil tenang hati dia. Dan aku, kita ada kitab Allah. Kita ada kitab Allah, kita tak buat macam ini. Pada kitab kita tahu banyak kepalsuan di dalamnya. Kitab yang bukan kitab yang benar kan. Jadi macam mana dia boleh tenang pula. Sedangkan kita ada kitab Allah. Kita ada kitab Allah. Kita pula yang tak buat macam itu. Betulnya kita ada masalah, ambil kitab Allah. Sebenarnya saya belajar ni bila umur saya 25 tahun, bila dengan ni pergi ke Mekah tu, dalam pentamidan campur budak-budak Hafiz ni, budak Hafiz daripada negeri Arab. Ada masalah dia. Ada seorang ni ada masalah dia kan naik hotel. Buat apa ni hotel? Ada masalah. Ambil Quran, bagi saya satu, jom kita baca kitab Allah. Ada masalah dia dengan kitab Allah. Ada masalah dia dengan kitab Allah. Sebenarnya macam itu. Sebenarnya nak tenangkan hati kita adalah bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Hati yang tak tenang ni terbalik. Adalah hati yang jauh daripada kitab Allah Subhanahu wa taala. Hati yang jauh daripada kitab Allah. Tuan-tuan, kalau kita tak dapat ketenangan, kita tak mengecaplah, kita tak tahu kemanisan baca kitab Allah. Kita tak dapat kemanisan baca kitab Allah, tak tahulah apa di hidup kita. Apa di hidup kita tak tahu. Kalau kita nak dapat, kalau kita cari ketenangan daripada kitab Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan dapat ketenangan dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Baca kitab Allah. Tuan-tuan, kalau ada masalah, buka dia mana-mana muka surat random, baca random, suruh buka, tengok baca. Ya Allah, berilah aku ketenangan. Buka, tengok. Tuan, lepas tu bagi report kepada saya macam mana. Biasanya orang yang dah amalkan, bukan orang yang dah amalkan, dia feedback kepada saya 99% semua cakap, ya Allah, macam Allah berbual dengan dia, ya Allah bercakap dengan dia, segala masalah dia ada di dalam Al-Quran. Jadi apa ni, masalahnya kita tak lakukan macam itu. Saya bila tengok perempuan tu buat macam itu, besok saya buat tentang Al-Quran. Besok saya buat sampai sekarang 25 tahun, sekarang saya 53 tahun, 30 tahun amalkan macam itu. Ada masalah je, kita buka kitab Allah. Ada masalah keluarga, masalah ini, masalah ini, kita buka kitab Allah, kita baca kitab Allah. Jadi hati, supaya hati tenang. Jadi kalau kita jauh daripada kitab Allah,
hati kita bukan tak tenang lagi, khasiyah. Jadi keras. Sebab itu bila tanya orang yang ada masalah gini semua, masalah tak selesai apa gini semua, tanya dengan dia, awak ni satu hari berapa kali baca Al-Quran? Satu hari berapa surat baca Al-Quran? Ada masalah di situ. Bukan kalau dia jawab, saya ni tak tahu baca Al-Quran, saya butuh urut, boleh excuse lah kita. Tapi kita tanya ni, orang semua dah tahu baca Al-Quran. Dia kecil semua dah khatam Quran, dah khatam berapa kali baca Al-Quran. Berapa kali tadi. Jadi ada masalah. Kadang-kadang anak-anak kita, keluarga kita, saudara kita, dia punya masalah tu selesai, dia balik kepada Al-Quran tu. So dia balik baca Al-Quran. Setiap hari jangan tinggalkan Al-Quran. Itu dia tu, supaya hati kita tidak menjadi keras. Di sini Allah SWT celakalah bagi mereka yang hati mereka keras ni daripada kitab Allah. Satu tafsiran yang satu adalah mengingati Allah. Kalau dua-dua boleh lah. Kalau kita baca Al-Quran ni, memangnya dalam dia semua cerita tentang Allah SWT. Ulaika fi dhalalin mubin. Orang yang jauh daripada Al-Quran ini, Allah cakap itulah orang itu, mereka yang demikian itu adalah dalam kesesatan yang clear cut punya. Allah cakap crystal clear lah, nyata, jelas dalam kesesatan. Jadi bayangkan orang hidup jauh daripada Al-Quran, tak baca Al-Quran, jangan cakap nak tadabbur, jangan cakap nak faham, baca pun tak nak, dengar pun tak nak. Apa dia? Sesat lah. Mana kau boleh cakap orang sesat? Kami cakap, Allah yang cakap. Dan kalau saya cakap yang tak boleh terima, yang cakap pula kafir dhalalin mubin, tak percaya ke tidak? Sesat tak sesat ni? Sesat lah. Dalam kesesatan dia jauh daripada kitab Allah, hidup jauh daripada kitab Allah. Taraktu fikum amrayn, kata Rasulullah SAW, aku tinggalkan kamu dua perkara, kalau kamu berpegang teguh, kalau kamu berpegang teguh, kamu takkan sesat abadan, selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnah Rasulullah SAW. Jadi kitab Allah. Kan Nabi cakap, kalau kamu berpegang teguh, macam mana berpegang teguh? Pegang yang Quran tu mana-mana pergi. Tak ada macam itu. Baca, setiap hari baca, renung, tadabbur, belajar, kamu takkan sesat selama-lamanya. Ini jauh daripada Al-Quran. Jadi hidup macam mana, tuan-tuan? Hidup dalam kesesatan, tak ada apa-apa saja dalam kesesatan. Kita mohon perlindungan Allah SWT. InsyaAllah kita sambung lagi ke depan. Aku melihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.